Okey, tadi kita dah lihat satu contoh untuk pelarasan secara prospektif. So saya just nak ingatkan kepada tuan-tuan puan-puan lagi sekali, bila berlaku perubahan dalam polisi perakaunan, cuma ada satu situasi di mana kita buat secara prospektif, iaitu perubahan daripada model kos kepada model penilaian semula. Yang lain-lainnya akan menggunakan kaedah retrospektif. Alright. So sekarang kita lihat contoh macam mana kita nak buat satu pelarasan secara retrospektif. Bila berlaku perubahan dalam dasar perakaunan, polisi perakaunan. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, kita tidak akan sesuka hati mengubah polisi perakaunan. Walaupun dibenarkan oleh standard untuk kita mengubah secara sukarela, tetapi bila kita mengubah dasar perakaunan secara sukarela, kita mempunyai satu beban yang besar untuk convince auditor mengapa polisi kita itu lebih baik daripada apa yang ada dalam standard. Dan adakah itu akan memberikan satu gambaran yang lebih benar dan saksama. So it's very susah kita nak sampai ke tahap seperti itu. Biasanya bila kita buat perubahan dasar perakaunan, ia adalah disebabkan oleh piawaian itu sendiri yang berubah. Standard itu sendiri yang berubah, yang memerlukan kita mengubah dasar perakaunan. So setakat ni kita belum lihat lagi lah, sebab MPSAS tu belum diubah-ubah lagi. Tapi di masa depan mungkin akan berlaku. Alright. So kita nak bersiap sedia untuk itulah. Alright. So saya nak bagi satu contoh kat sini. Okay. Dalam contoh ni kita andaikan perubahan itu berlaku sebab berlaku perubahan dalam standard perakaunan. Okay. So satu PBT ni dia telah membeli satu perisian komputer software. Okay. Telah dibeli dari pembekal pada tahun 2020 pada kos RM500,000. Okay, 2020 dia beli satu software RM500,000. Kos tersebut telah dibelanjakan dalam tahun tersebut. Okay, so andaikanlah di tahun 2020 standard tu tak ada, standard tak menyebut kita perlu permodalkan. Maknanya dia telah expense. Ini yang kita buat dulu masa zaman infra dulu kan, sebelum MPSAS. Kita incur infra punya kos, kita dah belanjakan ke P&L sebagai satu belanja. So sekarang kita andaikan situasi yang serupa. Okey, untuk perisian ni tahun 2020 tak ada dalam standard, tak sebut mesti capitalize, mesti permodalkan. So kita dah incur, kita dah expense off. Okey, dan perisian tu masih digunakan oleh PBT tersebut. Masih sedang digunakan. Sebab kalau dah tak guna, tak jadi masalah lah kan. Alright. Pada tahun 2022, berlaku perubahan dalam dasar perakaunan. Dan katalah perubahan dalam dasar perakaunan itu berlaku sebab standard perakaunan sudah berubah. Okey, yang memerlukan semua aset nanti saya akan tukar aset tak ketara. Saya tertinggal perkataan tak ketara tu. Aset tak ketara dipermodalkan. Perisian ni adalah sejenis aset tak ketara, intangible asset, alright? Perlu dipermodalkan. Dan since dia perlu dipermodalkan, pihak pengurusan telah menganggarkan bahawa hayat guna perisian tersebut adalah 5 tahun. So sekarang kita kena bawa perisian ni masuk ke dalam akaun kita secara retrospektif. Kita perlu mengubah baki awal. Alright. So inilah cara kita nak buat. Okey, biar saya betulkan yang ni dulu. Aset tak ketara. Alright. So kita perlu buat pelarasan secara retrospektif. Okay.
So, bilakah baki awal dia? Tarik baki awal untuk akaun 31 Disember 2022. Bilakah baki awal dia? 1 Januari 2019. 2021. Okey? 1 Januari 2021. So, tuan-tuan puan kena ingat baki awal adalah hari pertama tahun perbandingan. Okey, hari pertama tahun perbandingan. So, baki awal adalah pada 1 Januari 2021. Saya perlu tahu, jika perisian ni masih ada dalam akaun saya pada 1 Januari 2021, berapakah baki dia? Okey, so pengiktirafan baki awal adalah debit. Saya kena bawa aset tu masuk ke dalam buku saya. Before this dia dah masuk belanja kan? So saya sekarang kena asetkan dia. Dalam bahasa perakanan kita kata kita kena permodalkan dia. Capitalizekan dia. So debit ATK ni aset tak ketara. Perisian. Okay, mula-mula bawa kos dia masuk. Kos dia berapa? 500,000. Alright. Now, bila kita membawa sesuatu perkara yang sebelum ni tidak ada dalam akaun, atau sebelum ni amount dia adalah berbeza, kita nak bawa benda, kita nak laraskan baki awal, kita selalu akan menggunakan akaun lebihan terkumpul. Okey, lebihan terkumpul. Takkan nak kredit bank pula, benda tu dah berlaku 2020 kan? Saya tak boleh buka akaun bank sekarang. Benda tu dah berlalu kan? Alright, so apa-apa yang kita nak betulkan di tahun-tahun lepas, kita akan gunakan akaun lebihan terkumpul. Before this kita panggil kita punya retain profit lah, retain earning lah, kita punya keuntungan terkumpul. Sekarang dalam MPSAS kita gunakan lebihan terkumpul. Alright, so kredit lebihan terkumpul. RM500,000. Ini adalah untuk mengiktiraf kos baki awal perisian. Benda ni kita buat di tahun berapa? Tahun bila? Tahun 2022. Kita sedang membuat pelarasan ini di tahun 2022, tapi kita nak betulkan baki awal pada 1 Januari 2021. Kita bukan ambil mesin masa balik ke 2021. We are doing it in the 2022. Tapi kita nak laraskan baki awal. Tetapi sebab akaun 2021 sudah tutup, sebab itulah kita gunakan lebihan terkumpul. Mengiktiraf kos baki awal perisian yang telah dibelanjakan sebelum dia punya description lah. So ini bawa 500,000, tetapi 500,000 tu harga 2020. So daripada 2020 sehingga 2021 sudah berapa tahun berlalu? 1 tahun kan? Kita juga mesti iktiraf susut nilai tahun 2020 yang dah berlalu tu. So kita akan debit. So biasanya susut nilai tu kita nak kurangkan aset tu, susut nilai kita akan kredit susut nilai terkumpul kan? So kita kredit. Kalau tak tahu yang sebelah mana dulu, buat mana yang tahu dulu. Kredit susut nilai terkumpul perisian. Berapa tahun?
1 tahun kan? Ini untuk susut nilai 2020. Before 2021, 1 tahun dah lepas. So 1 tahun susut nilai dia 100,000. So sebab saya biasanya susut nilai debit belanja kan. Tapi akaun 2020 sudah tutup kan? Saya tak boleh buka akaun 2020. So mana perginya? Pergi ke lebihan terkumpul. Mana-mana yang tak boleh melibatkan akaun tahun semasa tu, kita gunakan akaun lebihan terkumpul. Inilah retrospektif. Retrospektif maknanya, kalau benda tu sepatutnya melibatkan tunai di tahun tu, tapi sebab akaun tunai tu dah tutup, kita parking dekat akaun lebihan terkumpul. Kalau dia melibatkan satu akaun belanja untuk tahun tersebut, tapi dia melibatkan akaun yang dah tutup kan? So saya tak boleh buka akaun belanja. So saya gunakan akaun lebihan terkumpul. So debit lebihan terkumpul RM100,000. So bila saya dah pass double entry ni, dia akan menjadikan baki awal perisian pada 1 Januari 2021 jadi berapa? 400,000. So description untuk yang ni adalah untuk mengiktiraf susut nilai terkumpul perisian bagi tahun 2020. Inilah pelarasan baki awal. Set pertama. Lepas tu, maknanya pada 1 Januari 2021 saya sudah ada baki awal. Tapi tahun lepas pun ada satu susut nilai kan? Untuk tahun 2021. Benda ni saya tengah buat tahun berapa? Tahun 2022 kan? Saya dah laraskan isu 2020. Sekarang saya kena laraskan 2021. So ini kita panggil sebagai pelarasan tahun lepas. So set double entry yang kedua adalah pelarasan tahun lepas, iaitu tahun 2021. So untuk pelarasan tahun lepas, apa yang saya kena laraskan? Baki awal dah masuk, okey, cantik. Next thing saya kena buat adalah susut nilai untuk tahun 2021. Yang tu pun tak masuk akaun lagi kan? Sebab benda ni dah dibelanjakan sejak tahun 2020. So saya kena, since saya dah assetkan perisian tu, saya juga kena kira susut nilai tahunan dia. So saya dah masuk susut nilai 2020, sekarang saya kena masukkan susut nilai 2021. Tolong bagi tahu apa double entry dia untuk susut nilai 2021. Untuk iktiraf susut nilai 2021, debit apa, kredit apa? Debit apa? Ya, lebihan terkumpul. Mengapa tak boleh debit belanja lagi? Sebab akaun 2021 dah tutup. Mengapa tahun 2020 punya susut nilai pun saya masuk lebihan terkumpul? Sebab akaun 2020 pun dah tutup. So debit lebihan terkumpul sekali lagi. Okey, amount dia sama, 100,000.
Okey, dan kredit samalah, susut nilai terkumpul perisian. RM100,000. So this one untuk mengiktiraf susut nilai 2021. Dan barulah masuk tahun semasa. So, yang untuk tahun semasa adalah kita punya catatan bergu semasa. Tahun semasa tak payahlah panggil pelarasan kan? Kan tahun semasa tak payahlah panggil pelarasan lagi. Yang ni apa dia punya double entry? Debit? Bagus. Debit belanja. Okeylah, semua dah lulus dah. Okay. Debit belanja, susut nilai perisian. Ini masuk P&L lah. Amount dia sama, RM100,000. Debit. Okay, then kredit, susut nilai terkumpul perisian. Okay, double entry dia sama, RM100,000. Description dia mengiktiraf susut nilai perisian tahun semasa. So, nampak tak apa berlaku bila kita buat secara retrospektif? Kita ada 3 set double entry. Satu untuk dapatkan baki awal. Satu untuk laraskan tahun lepas. Dan satu lagi untuk mengiktiraf tahun semasa. So bila kita present dalam kita punya penyata kewangan, kita akan nampak macam ni ya. Tahun 2022, tahun semasa. Then kita ada tahun semasa 31 Disember 2022. Disember 2021 dan 1 Januari 2021. Ini dalam kita punya penyata kewangan. Sekarang saya nak tunjuk dalam penyata kewangan apakah kesan dia. Okey, ini dalam kita punya penyata kedudukan kewangan. Balance sheet lah. Okey, so kita akan ada kita punya figure aset tak ketara. Berapa figure kat sini? Satu Januari 2021 sebenarnya adalah 31 Disember 2020 yang telah dinyatakan semula.
Sebelum ni dalam akaun 2020, ada tak aset tak ketara? Tak ada kan? Sebab saya dah expense off, saya dah belanjakan dia. Tapi sekarang saya dah laraskan baki awal. Apakah amount kat sini? 400,000. Kat sini berapa? Tolak lagi 100,000 kan? Susun nilai 2021, so dah jadi 300,000 kat sini. Dan sini jadi berapa? 200,000. So apa yang akan ada kat sini adalah tahun 2020 dalam akaun tahun 2020 kosong kan? Dalam akaun tahun lepas pun kosong kan? Sebab tak ada aset tak ketara kan? Tapi sekarang bila saya keluarkan akaun tahun ni, saya dah nyatakan semula baki awal. So that's why kat sini kita akan ada dinyatakan semula. Okey, sama juga kat sini. Of course kita punya lebihan terkumpul pun akan berubah kan? Lebihan terkumpul kat bawah tu, ada lebihan terkumpul. Lebihan terkumpul sini akan naik berapa? Akan naik 400,000. Okey, dan kat sini akan naik berapa? Akan kurang 100,000 kan? Alright, sebab saya dah naik. Of course lah, tahun sebelum tu amount dia kurang kan? So dia akan naik 400,000 tapi kurang 100,000. Maknanya net dia adalah naik 300,000. Yelah, sebab saya dah buat pembetulan ni. Kalau tak balance kan? Balance sheet tu dia mesti nak balance kan? Ini dalam penyata kedudukan kewangan. Apa lagi item yang akan berubah? Penyata prestasi juga akan berubah. Okey, bila kita buat perubahan dalam dasar perakaunan yang melibatkan retrospektif, kita punya penyata kedudukan kewangan mesti ada 3 kolom. 3 1, 2, 3. Tapi untuk penyata prestasi cuma 2 sahaja. Tak perlu 3, 2 sahaja, iaitu tahun semasa dan tahun lepas. So kita akan ada 2022 dan 2021. Cuma beza kat sini adalah dalam penyata prestasi kewangan akan ada belanja susut nilai kan? Tahun lepas belanja susut nilai kurang 1,000. Sebab saya tak ada aset tak ketara punya 100,000 kan? So maknanya bila saya present belanja susut nilai perisian akan ada 100,000 kat tahun lepas juga. So kat sini belanja susut nilai perisian kat sini 100,000, kat sini pun 100,000. Tapi tahun lepas punya akaun tak ada kan? Since tahun lepas punya akaun tak ada, maknanya kat sini pun saya mesti letak dinyatakan semula. You tak payah ambil gambar. Apa-apa yang saya buat kat sini kan, hari ini sampai hari Khamis, saya nampak dekat sini ada tak? Nampak tak tajuk dia kat sini? Nota kelas 5 hingga 7 September 2020. Saya dah save dah. Nanti saya akan hantarlah kepada urus dia. Saya bukan orang kedekut tau. Saya orang baik. Tak, mengapa saya buat kat sana? Sebab saya tulis kat sini, nanti you tak nampak. Tapi kalau nak tulis pun boleh lah. Tak ada masalah.
So kita ada dinyatakan semula di sebelah sini. Ini dalam penyata prestasi kewangan. Ada efek kan? Dekat penyata prestasi kewangan. Mana lagi akan ada efek? Dekat mana? Okey, selain daripada sebelum kita ke nota aset, ke mana lagi? Dalam kita punya penyata alih tunai, jangan lupa. Penyata alih tunai, you all gunakan kaedah tidak langsung kan? Start daripada lebihan semasa, lepas tu you all buat pelarasan kan? Bukankah susut nilai ni sejenis pelarasan bukan tunai? So akan bertambah juga kan? So dalam penyata alih tunai, that's why lah saya tak suka buat retro ni. Banyak nota banyak item akan affected tau. Nanti bila pembetulan kesilapan pun kena buat macam ni ya. Sama nanti pembetulan kesilapan pun saya fast forward Pembetulan kesilapan semua retrospektif kena buat macam ni. Ya puan? Semua amount yang material. Yang material. Sebenarnya materiality, okey, bab cerita material ni nanti kita sembang Okey, saya habiskan ni dulu. Nanti kita sampai itu sebenarnya satu topik yang menarik tu. Okey. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan tak sedar sebenarnya you ada hak yang tidak dituntut. Bukan wang tidak dituntut, hak tidak dituntut. Nanti saya akan terangkan hak tuan-tuan dan puan-puan. Okey, hak yang sebenarnya tuan-tuan tak sedar ada hak tu dan telah dieksploitasi oleh auditor. Okay. So we come to that later. Alright? Okay, so dalam penyata alih tunai juga perlu ada dinyatakan semula. Sebab dalam pelarasan item bukan tunai, kan ada part ni kan, pelarasan item bukan tunai kan? Bila kita buat penyata alih tunai, kita perlu ada susut nilai perisian. Yang sebelum ni tak ada kan? So dalam tahun semasa akan ada 100,000. Tahun lepas pun ada 100,000. Yang tahun lepas lah dinyatakan semula. So dalam penyata alih tunai pun akan ada efek. Penyata alih tunai juga tunjuk 2 kolom saja, tak payah 3 kolom. Okay, 2 kolom. Alright, and then lagi mana ada efek? Penyata perubahan aset bersih. Semualah, betul lah. Saya nak tunjuk ni satu persatu. Sebab itulah masa kita untuk MP3 ni panjang. Okey, so penyata perubahan aset bersih kita akan start daripada baki awal kan? So dia dekat kolom mana? Kita ada kolom lebihan terkumpul. Okey, dan kita ada baki pada 1/1/2019. 19 lah. Kenapa saya masih lagi kat 19 Okey. Seperti yang dilaporkan. Dia sebelum tu ada satu figure kan? Betul tak? Kan kita ada buat pelarasan kan? Pelarasan kita berapa efek dia? Sorry. Okay. And then kita nak buat pelarasan.
So kita kena gunakan istilah yang betul. Kalau dia pelarasan tahun lepas, kita panggil pelarasan tahun lepas. Tapi yang ini adalah kesan perubahan dasar perakaunan. Okay. Kesan perubahan dasar perakaunan. Apa kesan dia? Berapa kesan dia? Cuba fikir balik. Naik ke turun? Dan naik berapa? Turun atau turun berapa? Tengok balik kepada baki awal tadi yang kita buat double entry untuk baki awal. Okey. Oh ya, tak nampak. Saya naikkan atas. Inilah kesan dia. Nampak tak apa berlaku kepada lebihan terkumpul? Kredit 500,000, debit 100,000. Maknanya net effect dia berapa? 400,000. Net effect dia 400,000 kredit atau debit? Kredit kan? So maknanya kalau lebihan terkumpul kredit, naik ke turun? Naik kan? Lebihan terkumpul ni adalah satu akaun kredit. Selalu ingat macam ni. Aset adalah akaun debit. Liability adalah akaun kredit. Hasil adalah akaun kredit. Belanja adalah akaun debit. Lebihan terkumpul adalah akaun kredit. Kumpulan wang adalah akaun kredit. Reserve adalah akaun kredit. Boleh ke? Ulang sekali lagi. Okay. Slow. You tahu lah biasanya doktor kan bila dia tulis kan. Hanya doktor saja tahu baca. Okay. Aset adalah akaun debit. Liability adalah akaun kredit. Hasil adalah akaun kredit. Belanja adalah akaun debit. Reserve adalah akaun kredit. Lebihan terkumpul adalah akaun kredit. Kumpulan wang adalah akaun kredit. Itu saja yang tuan-tuan puan-puan perlu tahu. Untuk debit kredit lah, bukan lain-lainnya. Maknanya bila saya kata aset adalah akaun debit, maknanya untuk dia naik dia mesti debit. Untuk dia bertambah dia mesti debit. Untuk hasil untuk naik dia mesti kredit. Kalau kita debitkan akaun hasil, maknanya hasil tu berkurang lah. Kalau sesuatu akaun aset tu di kredit, maknanya dia akan dikurangkan. Ni kena ingat ni. Ini saya belajar masa tingkatan 3. Bila ingat tu, you always know how to debit and credit. Pernah ke saya bagi tahu cerita tentang latar belakang accounting saya? Cerita? Tuan-tuan tahu tak saya ni pelajar yang gagal perakaunan? Masa saya ambil tingkatan 6 kan, ada 5 subjek kan. Saya dapat 4A, 1D. Bukan B D D untuk perakaunan. Masa saya belajar kat universiti kan, tahun pertama perakaunan asas semua B. Tahun kedua perakaunan intermediate semua C. Tahun terakhir advanced accounting, cukai lah, audit lah, advanced accounting semua D. Nasib baik ada subjek lain, kalau tidak saya gagal lah. Saya sebenarnya tak minat account lah. Saya dipaksa untuk belajar account oleh bapa saya. Saya tak minat, langsung tak minat. Lepas saya dah habis belajar, saya dipaksa untuk kerja dekat audit firm. Dipaksa. Sampai saya menangis ni nak pergi kerja tau.
Dah lah tak ada kereta, naik 3 bas. Saya kena naik 3 bas untuk pergi ke tempat kerja saya. Betapa seksa hidup saya. Sampailah ke satu hari, saya di persimpangan jalan. Zaman saya dengan zaman budak sekarang tak samalah. Kalau sekarang anak kita kata tak nak, kita minta dia buat something, dia akan kata mengapa? Kenapa tak boleh macam ni? Kenapa tak boleh why? Kalau zaman saya cakap why, saya melayang lah dari satu hujung ke hujung lain. So when my father ask me do, I just do lah. So saya sampai ke satu persimpangan. Tiap-tiap hari pergi kerja, hidup saya seksa tau. Saya ada 2 pilihan lah. Pilihan sama ada lari daripada rumah. Sebab apa saya kata, kalau you berhenti kerja dari kerja ni, you jangan balik rumah. Tak tahulah betul ke tidak, tapi masa tu, tapi orangnya garang lah. So either I lari daripada rumah, tapi nak pergi mana? Duit pun tak ada. The other option is, okay lah, just terimalah takdir saya. So I choose the option of menerima takdir saya lah. Inilah hidup saya dalam dunia perakaunan ni. Pada hari itu, saya membuka minda saya dan hati saya kepada perakaunan. Dari hari itulah saya belajar daripada mula lagi. Dah dapat ijazah, tapi debit kredit pun tak tahu. So masa tu saya belajarlah. Kena marah daripada senior, daripada manager, daripada partner. Benda macam ni pun tak tahu, you dapat ijazah macam mana, you beli ke? Kena marah lah. So start lah daripada basic lah. Sebab itulah dia masuk ke dalam ni. And after many years kan, saya terjumpa cikgu akaun saya dari sekolah. Yang saya dapat D tu. Cikgu saya tanya saya, Ramesh, you buat apa sekarang? Saya pun tak tahu macam mana nak cakap dengan dia. Saya cakap dengan saya, sekarang saya jadi penceramah perakaunan. Cikgu saya macam hampir nak dapat sakit jantung. You ajar akaun? Bukankah you fail akaun? So that's my life lah. Belajar sebab bukan baca buku tau. Tapi experience, hands on tu. Dengan kena marah tiap-tiap hari. Benda tu tak masuk pun masuk juga. You know my wife will tell me what now? My wife say, kadang-kadang ya, you mimpi akaun. You cakap benda-benda akaun dalam mimpi you. Sampai macam tu lah. So anyway, that's the basic. Asset tu adalah akaun apa. Liability adalah akaun apa. When you know that, senang untuk kita nak buat dia punya double entry. Kadang-kadang kalau kita tak tahu akaun tu bersifat apa kan, susah kita nak bayangkan dia punya double entry macam mana. Transaksi ni adakah dia akan menaikkan aset ke, akan menurunkan aset? Adakah dia akan melibatkan belanja atau tidak? When we know the nature of the account, dia akan memudahkan kita dalam proses double entry itulah. Okay? So, balik pada ni, net effect dia adalah lebihan terkumpul, baki kredit 400,000. Maknanya, lebihan terkumpul tu naik. Lebihan terkumpul tu naik, benda baik ke benda tak baik? Benda baik lah kan? Sebab dia menaikkan kita punya lebihan terkumpul. Bila lebihan terkumpul naik, maknanya kedudukan kewangan kita pun naik. Sebab lebihan terkumpul ni memberi kesan secara langsung kepada kedudukan aset bersih kita. Lebihan terkumpul ni kan duduk dalam aset bersih kan? Bila lebihan terkumpul naik, aset bersih pun naik. Maknanya nilai kedudukan ataupun keadaan kedudukan kewangan kita semakin baik. Alright, so dalam penyata perubahan aset bersih ni, so bila kita turun kat sini, kesan perubahan dasar perakaunan akan naik 400,000. And then kita ada seperti dinyatakan semula. So apa akan terjadi kat sini adalah dia akan jadi
XXX campur 400,000. Inilah amount kat sini. Figure ni mestilah sama dengan mana? Mestilah sama dengan yang ini. Kita letak warna kuning ni, mesti sama. Kan naik kat sini naik 400,000 kan? Dia mesti sama. So kita ada seperti dinyatakan semula, and then kita ada lebihan tahun 2021. Okey, yang ini pun akan ada pelarasan, betul tak? Mengapa? Sebab tahun lepas punya penyata prestasi sudah dinyatakan semula turun 100,000. So seperti yang dilaporkan. Okay, of course lah last year dia ada figure dia. Okay, katalah figure dia YYY. Then kesan perubahan dasar perakaunan. Yang ni jadi apa? Tahun lepas apa terjadi? Lebihnya tu adalah apa? Last year punya profit kan? Last year punya profit apa kita dapat daripada last year punya profit? Kita dah libatkan satu lagi belanja tambahan kan, iaitu belanja susut nilai bagi perisian. Maknanya last year punya profit itu dah kurang 100. Okay, so dia akan jadi seperti semula. So yang ini akan jadi YYY tolak 100,000. Figure ni saya letak warna berlainan. Warna biru. Figure ni mestilah sama dengan tahun 2021 punya jumlah kat sini. Mesti ada satu jumlah kan? Penyata prestasi itu kan? Dia mesti ada lebihan. Lepas semua hasil dan belanja, mesti ada satu lebihan tahun semasa. Mesti ada satu figure kat sini. Figure kat sini adalah YYY. Okey. Tolak 100,000. Mesti sama. You all boleh bayangkan tak apa yang tengah berlaku ni? Ke tengok saja? Saya tengok you all macam tengok saja, tapi tak tahu saya punya kapal dah pergi kat sini, you punya kapal masih lagi dekat pelabuhan ni. Kita tanya ikut, siapa dengan kapal yang atas kapal yang sama dengan saya? Kapal? Okey. Ini penyata prestasi. Okey, tahun ni saya prepare penyata prestasi ni kan. Tahun lepas ada figure kan? Tapi tahun lepas 100,000 ni tak ada kan? Tapi bila saya present tahun ni punya account, mesti ada angka perbandingan kan? Angka perbandingan tu lah yang saya dah tukar. Saya dah masukkan tambahan 100,000. Maknanya amount kat bawah penyata prestasi ni kan
Jangan, bila sampai kat bawah tu, amount yang ada kat sini adalah last year punya figure tolak 100 ribu kan, sebab saya dah masukkan item baru kat sini. Figure ni mestilah sama dengan yang bawah tadi, penyata perubahan aset bersih. Sebab penyata perubahan aset bersih tu dia ada baki awal, lepas tu lebihan tahun lepas, baki tahun lepas, lebihan tahun semasa, baki tahun semasa kan. Dia ada 2 period kan. Yang saya tengah tunjuk ni adalah period tahun lepas lah. Okey, yang juga telah berubah sebanyak 100. Nah, itu yang saya tengah tunjuk ni. Apa yang saya tengah tunjukkan adalah apa yang ada dalam penyata perubahan aset bersih itu mesti boleh match balik kepada penyata prestasi. Okay, and then bila kita dah buat ni, then kita akan ada baki, okay, pada 1 Januari 2022. So baki yang ada pada 1 Januari 2022 ni adalah sama dengan XXX campur 400,000 ni macam formula matematik kompleks je. Okey? Logik tak? Seribu pula. 100,000. Okey lah. That means somebody is paying attention. Adalah orang dengar cakap saya. Baki ni sebenarnya telah dinyatakan semula. Sebab baki yang awal-awal tu pun saya dah nyatakan semula. Last year punya lebihan pun saya dah nyatakan semula. Sudah tentulah baki awal tahun ni pun dah dinyatakan semula. Dan kita teruskan dengan lebihan tahun semasa. Dan kita dapat baki akhir. Okey, so baki ni adalah dinyatakan semula. Okey, and then kita ada lebihan tahun semasa. Okey. ZZZ. And then kita ada baki okey pada 31 Disember 2022. Okey, katalah X YZ. So, dalam penyata perubahan aset bersih, ada dua line di mana kita akan tunjuk ni kesan perubahan dasar perakaunan. Kalau dia adalah pembetulan kesilapan, kita cuma tukar saja. Instead of kesan perubahan dasar perakaunan, kita tukar kepada pelarasan tahun lepas.
Sebab seperti mana yang saya sebut tadi, perubahan dasar perekaman retrospektif, pelarasan tahun lepas pun retrospektif. Dan biasanya, biasanya bila kita letak kat sini kan, kesan perubahan dasar perekaman kat sini, kita akan ada satu nota. Kena explain lah. Nanti saya akan tunjuk nota dia kita buat apa. Okey, setakat ni okey ke? Ini melibatkan penyata-penyata utama daripada penyata kedudukan kewangan. Mula-mula kita kena kira. Lepas tu kena pas double entry. Lepas tu kena tunjuk kesan ke atas penyata-penyata utama, iaitu penyata kedudukan kewangan, penyata prestasi, penyata ahli tunai, penyata perubahan SMS. Okey, dan dalam penyata perubahan aset bersih itu kita akan letak nota. Mungkin itu nota 30 ke. Alright. So, dalam nota 30, sekarang kita nak tunjuklah dalam nota 30. Boleh ke saya teruskan? Ini baru setengah jalan je. Ini baru satu item. Kalau ada banyak item, panjanglah dia punya ni. Okey ya, boleh ya? Tak apa, ada 1 jam lagi. Alright, so ini dalam penyata-penyata utama kita nak tunjukkan dia. So kat sini mesti ada nota lah. Alright, so let's put some space for the nota. Nota katalah 30. Okey, so sekarang kita nak buat nota 30. Kenapalah ada perubahan dalam dasar perakaunan? Yang kalau perubahan dalam dasar perakaunan, kita tak ada pilihan, no choice. Tapi kalau pelarasan tahun lepas kan, itu kisah sedih lah kan. Sebab itu adalah satu kesilapan. Okay. But anyway, we got no choice. Kita terpaksa. So nota 30 ni, nama dia adalah kesan perubahan dasar perakaunan. Okay. Ada yang tak menggunakan perkataan kesan lah. Dia terus kepada perubahan dasar perakaunan. Okay. But saya lebih suka meletakkan perkataan kesan lah. Alright. Okey, kesan perubahan dasar perakaunan. Now, dalam nota ni sebelum kita tunjuk apa-apa, kita mesti explain apa yang telah berubah. Mengapa ia telah berubah? Okey. So, benda ni berlaku sebab perubahan dalam piawaian perakaunan. So, kita mesti sebut apa yang diperlukan atau yang diminta untuk diubah oleh piawaian perakaunan. So kita akan buat macam satu, tak payahlah cerita panjang-panjang, cerita yang ringkas sudah cukup. Okay? Alright, so sekarang kita buat nota dia. Dalam tahun semasa, PBT telah menerima pakai perubahan dalam piawaian MPSAS, katalah MPSAS
kita mesti bagi MPSAS yang berkait. Okay? So katalah ini aset tak ketara adalah MPSAS 31. Okay? MPSAS 31 aset tak ketara. Okay? Yang memerlukan aset tak ketara yang masih diguna pakai untuk diiktiraf sebagai dipermodalkan sebagai aset dan tidak dibelanjakan. Okey, so kita mula-mula kita akan sebut apa yang dikendaki oleh standard tersebut apabila kita menerima pakai dasar yang baru. Maknanya sebelum ni telah dibelanjakan. Okey, so PBT telah mempermodalkan aset perisiannya yang telah dibelanjakan sebelum ini. Okay, so PBT telah mempermodalkan aset perisiannya yang telah dibelanjakan sebelum ni. Kesan perubahan dasar perakaunan adalah seperti berikut. That's the last one. Kesan perubahan sekarang kita nak tunjuklah dia punya kesan. So kita start dengan penyata prestasi dulu. Penyata kedudukan kewangan. So kita akan ada tiga kolom. Seperti dilaporkan pelarasan So untuk penyata kedudukan kewangan, kita kena tunjuk untuk dua tempoh kan, baki awal dan baki tahun lepas. So seperti yang dilaporkan dalam akaun 2020 kosong kan? Alright, so kosong, pelarasan kita masukkan 400,000. So dinyatakan semula 400,000. And then pada 31 Disember 2021 juga telah dinyatakan semula aset tak ketara
Okey, seperti yang dilaporkan, okey, kosong, pelarasan 300,000. So dinyatakan semula 300,000. Habis penyata kedudukan kewangan. Dan kita tunjuk penyata prestasi. Okey, yang ini untuk tahun 2021 sahaja. So kita tak payah tunjuk line item, kita just tunjuk dia duduk dalam belanja mana. Mungkin belanja operasi atau belanja pentadbiran atau belanja operasi lain. Biasanya susut nilai tuan-tuan puan-puan letak dalam belanja apa? Pentadbiran ke, operasi lain ke? Mana? Ke dia line item sendiri? Biasa you tunjuk dalam penyata prestasi macam mana? Sendiri. Okey, kalau sendiri, tulis kat sini sendiri. Kalau dia masuk dalam belanja kategori lain, masukkan belanja kategori lain tu. So contohnya untuk saya biasa masukkan belanja susut nilai dalam belanja operasi lain. Then kalau di atas muka penyata prestasi dia adalah dalam belanja operasi lain, kat sini kita pun tunjuk item muka penyata itu. Kalau di atas muka penyata prestasi tuan-tuan dan puan-puan, dia adalah dalam belanja susut nilai, dia line item sendiri ya. Then tulis kat sini sendiri ya. Alright, so in my case saya akan letak belanja operasi lain. So tahun sebelum tu XXX dia naikkan. Saya dah naikkan dia punya susut nilai sebanyak 100,000. So tambah 100,000 kat sini. So dia akan jadi XXX campur 100,000. And then penyata alih tunai juga dia melibatkan tahun 2021. Nah, biasanya susut nilai ni dia duduk dalam kategori alih tunai apa? Alih tunai operasi, alih tunai pelaburan atau alih tunai pembiayaan. Penyata alih tunai ada 3 sumber alih tunai kan? Operating, investing, pelaburan dan pembiayaan, financing. Biasanya item bukan tunai ni duduk dalam mana? Operasi, pembiayaan ataupun pelaburan. You tak tahu akaun masing-masing ya? Siapa ada bawa akaun? Buka tengok. Biasanya masuk mana? Item pelarasan ni. Alih tunai operasi ke, pembiayaan ke, pelaburan. Nyata alih tunai dia duduk dalam mana? Bab mana? Section mana? Come, let me see. Oh, you menggunakan cash basis. Okay. So kalau dalam cash basis, apa yang tunjuk? Ya, sebab you tak lapor pun dalam tu. Itu bagus tu. Bagi tuan-tuan dan puan-puan yang menggunakan asas alih tunai menggunakan direct method, okay, maknanya tak ada pelarasan item bukan tunai kan, terus penerimaan tunai, pembayaran tunai kan. So maknanya elemen susut nilai tak dilaporkan langsung. Then tak payah tunjuk sini. Sebab saya tak payah adjust apa-apa kan. Siapa yang menggunakan indirect method? Siapa guna indirect? Belum guna indirect? Direct juga. Siapa guna indirect? Puan guna direct. So dia tak ada. Tak payah tunjuk lah. Puan dia gunakan direct. Direct. Ini bukan indirect. Direct. Okey, bagus. Dan kalau tak ada, tak payah lah.
Tak payahlah. Dua ni saja. So nota ni mesti ada. Inilah cara kita melaporkan perubahan, mengakaunkan perubahan dalam dasar perakaunan dan juga untuk melaporkan perubahan dalam dasar perakaunan. Dalam penyata, ya puan. Menggunakan direct. Tak perlu. Penyata saja. Dan penyata ahli tunai itu perlu tak kisahlah sama ada menggunakan direct method atau indirect method. Kan di akhir penyata tu, tolong baca apa yang ada di akhir penyata ahli tunai itu. What's the last line yang terakhir sekali kat sana? Tunai dan kesetaraan tunai kan? Sebelah tu ada nota tak? Ataupun ada pecahan tak? Itu sahaja yang perlu ada. Tunai dan kesetaraan tunai itu kan ada satu amount besar kan? Tapi tunai dan setara tunai itu terdiri daripada beberapa item tunai dan setara tunai kan? Iaitu baki tunai di tangan, baki di bank, FD, overdraft. Semua tu adalah elemen-elemen tunai dan setara tunai yang itu kita kena perincikan. Itu sahaja. Tapi yang tu tak kisah gunakan direct method ke indirect method, tak ada masalah. So just have to show that saja. Tak perlu buat apa-apa proforma yang menunjukkan kalau kami gunakan indirect method, inilah sepatutnya macam ni. Tak perlu. Okey, terus direct method sudah mencukupi. Of course direct method dia lebih pendek lah daripada indirect method lah. Tahu tak mengapa kalau di sektor swasta jarang kita gunakan direct method? So di sektor swasta mereka tak nak tunjuk terimaan tunai itu dari berapa banyak, exactly daripada pelanggan ke bayar kepada customer ke supplier ke, dia tak nak tunjuk. Sebab tu mereka lebih suka menggunakan indirect method. Tapi di sektor awam sebenarnya lebih sesuai gunakan direct method. Sebab before this pun asal usulnya daripada cash basis kan. So better use a direct method lah. So nanti kalau jika ada pembetulan kesilapan ataupun pelarasan tahun lepas, sama juga kaedahnya. Cuma nota ni kena tukarlah. Jangan letak kesan perubahan dasar perakaunan, tukar kepada pelarasan tahun terdahulu ke tahun lepas. Tapi kena explain lah. Macam mana nak explain pelarasan tahun lepas yang silap tu? Adakah your explanation? Apa your explain? Okey. Tapi dia punya tak ada penerangan. Itu masalahnya. Your tak ada satu penerangan ke atas tu. Itu tak betul lah. Mesti ada penerangan. Mengapa you all buat pelarasan tahun lepas tu? Mesti ada. Itu diperlukan oleh standard. Tapi saya tengok auditor pun tak. Ada siapa-siapa ada tak pelarasan tahun lepas yang ada satu perenggan sebelum tu? Terus tunjuk macam tu. Seperti dilaporkan pelarasan lepas tu dinyatakan. Tak ada pun. Ya, sebab dia melibatkan beberapa item kan, ataupun banyak item kan. Tapi perlu juga ada satu pembuka bicara lah untuk nota tu.
Yalah, sebab tak ada penjelasan. Tiba-tiba ada pelarasan tahun lepas, tapi kenapa tak disebut? Itu perlu ada. Bukan saya cakap, MPSAS sendiri yang kata. Bukan MPSAS ke MPES ke MFRS ke, mesti ada satu keterangan mengapa kita buat perubahan dasar perakaunan ke, ataupun pelarasan tahun lepas ke, mesti ada. Kena buat secara general lah. Mesti masukkan dalam penyata. Mesti. Okay, so bila kita buat apa-apa perubahan, kita mesti explain mengapa kita buat perubahan itu kepada penyata kewangan itu. Sama ada perubahan dalam piawaian perakaunan ataupun perubahan ataupun pelarasan kepada baki tahun-tahun lepas. Saya nak tunjuk ni. Dia ada sebut mengapa. Dalam kes dia, okey, dalam kes dia ada, saya rasa satu atau dua item yang salah, yang dia salah rekod ke atau tidak direkod ke, dia ada sebut. Tapi kalau kita ada banyak perkara, kita mesti sebut secara general lah. Okey, so mungkin kita boleh kata pelarasan tahun lepas melibatkan beberapa item hasil atau belanja yang tidak diiktiraf atau tidak direkod pada tahun-tahun lepas. Generally lah, generally mesti ada, there must be a reason why kita buat. Tak perlu, kecuali dia mungkin satu atau dua item kita boleh secara spesifik. Tapi kalau kita ada banyak item, aset pun salah, belanja pun salah, hasil pun salah, mention lah secara general. Biasanya kita akan melihat kepada item-item yang material lah. Kadang-kadang ada item yang kecil-kecil, tapi kita lebih tertumpu kepada item-item yang signifikan lah, yang besar tu. Apa dia? Kalau item yang tidak material, sekiranya ada pelarasan untuk tahun depan tak boleh masuk, kita kena patch pada semasa. Sepatutnya kalau dia item tu adalah last year punya item, sepatutnya last year juga lah yang kena buat. Saya jawab teguran saya. Dalam teguran nafas dia mention untuk kirabiti. Tapi kaca semuanya yang tak material saja ni dia patch dalam semasa. Sebenarnya tak betul, tapi dia tak boleh lah qualify account puan sebab amount dia tak material. Amount apa-apa yang menyebabkan amount tak material, puan betulkan ke, tak betulkan ke, betulkan last year ke, betulkan this year ke, tak jadi isu. Sebab tak material. Kesannya tak, tapi dia tak betul. Sebab kalau dia melibatkan tahun lepas punya, saya sepatutnya betulkan baki tahun lepas. Apa saya masukkan belanja tu ke dalam tahun semasa? Maknanya tahun semasa punya belanja dah terlebih nyata kan. Tapi amount dia tak material. So
Yalah, dalam ini kan saya tengok sejak saya buat audit untuk sektor awam kan, saya selalu jumpa perkara macam ni. Lain hasil. Lepas tu kat bawah tu tahu tak perincian dia apa? Pelbagai hasil. Apa ni? Lain hasil, bawah dia pelbagai hasil. You cuma menggunakan istilah berbeza je. So kalau macam tu puan letak kat sini, tak apalah. Sebenarnya dia mungkin benda tahun lepas, tapi puan dah masuk dalam tahun semasa. Sebenarnya tak betul lah. Tapi tak material. Sebab yang kalau material buat macam ni dah tak benar dan saksama. Tapi kalau tak material, akaun tu masih lagi secara keseluruhan benar dan saksama. Cuma ada item yang kecil tak benar dan saksama. Tapi audit tu selalu memberi pendapat ke atas amount yang material. Dia tak memberikan amount pendapat ke atas semua item, hanya yang material sajalah. Okay, so kita di Malaysia ni, kita sebenarnya pandai menggunakan perkataan. Kita tak menggunakan, walaupun dia adalah satu kesilapan, kita langsung tidak menggunakan perkataan kesilapan. Kita akan kata terlebih nyata, terkurang nyata, terlebih catat, terkurang catat. Tapi jangan dalam akaun letak terlepas pandang kan? Dalam mesyuarat bolehlah kata terlepas pandang, tapi jangan kat nota sini letak terlepas pandang kan? Terkurang nyata, terlebih nyata, terkurang catat. Itu biasa kita lihat kat sini. Tak nampak sangatlah benda tu adalah satu kesilapan kan? Tapi sebenarnya orang yang kalau dia baca in between the line, dia tahu ini memang salah ni. Orang tu dah silap, tapi kita tak menggunakan perkataan salah atau silap. Nampak kat sana? Terdapat terkurang catat urus niaga penting. Tak nampak macam salah kan? Macam like tak sengaja. So kalau kita ada banyak jenis item, kita just letakkan sebagai satu general lah. Okay, pelarasan untuk beberapa jenis ataupun belanja, tak payah kata beberapa jenis belanja ataupun hasil yang terlebih nyata atau terkurang nyata, terlebih catat dalam penyata kewangan. Okay, buat secara general. Tapi apa yang saya nampak dalam kebanyakan ni, yang pertama tu perenggan tu tak ada, terus kepada bentangkan figure. Tak boleh lah. Sebab piawaian perakaunan memerlukan pengguna penyata kewangan mesti tahu sebab nature of why kita buat pelarasan tu. Even bila kita buat perubahan dasar perakaunan pun, kita mesti sebut dasar mana yang berubah. Berubah kerana apa? Adakah kerana standard? Standard mana? Kena sebutlah. Okey? Okey. Dalam piawaian perakaunan MPSAS 3 ni ada satu limitation atau batas ke atas pelarasan secara retrospektif. Itu kat sana, limitation on retrospective application. Seperti mana yang saya sebutkan tadi. Bila kita buat pelarasan secara retrospektif, kita kena kira seolah-olah sejak hari pertama saya dah akaunkan mengikut piawaian tersebut. Maknanya saya kena rekira balik baki awal. Tapi dalam MPSAS 3 dia ada batas
atas retrospective application, di mana dia sebut bila impracticable to determine the effect of the change in the policy, kita tak perlu kira sampai ke belakang. Kita kira setakat mana yang kita tahu, ada maklumat sahaja. Okay, so apa yang disebut dekat sana? The entity shall apply the new accounting policy to the carrying amount of the asset and liability as at the beginning of the earliest period which retrospective application is practicable. Mana setakat mana yang saya boleh? Sebab maklumat tu saya hanya ada sampai ke tahun itu sahaja. Sebelum tu saya tak ada. So saya tak dapat kira balik sehingga hari pertama. Macam contoh yang kes kita buat tadi yang perisian tu, bolehlah saya kira sampai ke tahun 2020 kan? Macam mana kalau saya ada satu aset yang sangat-sangat lama, saya tak tahu bila. Saya beri satu contoh. Ini berlaku masa tempoh peralihan kita punya aset infra. Okay. Katalah saya ada aset infra, katalah jalan. Jalan ni saya tak tahu. Katalah saya tak ada maklumat penyelenggaraan, saya tak ada daripada, saya tahu jalan ni dah ada tapi dah ada lama. Saya nak bawa kos dia sampai ke mana? Saya nak start susut nilai bila? So saya nak tanyalah pada tuan-tuan perempuan, sebab you all dah habis kan? You all punya aset infra, you all masuk ke dalam akaun tahun bila? Aset infra the last year kan? Last year sebab you tak ada pilihan lagi kan? Okay. So bila you all masukkan aset infra ke dalam akaun pada tahun terakhir itu, adakah dia melibatkan aset-aset infra yang dah lama? So macam mana you all kira baki awal dia? So you dah kira kan? You dah kira satu figure, katalah amount dia, okay, 10 juta. Okay, figure tu dah dapat. Figure tu you all masukkan tahun semasa ke ataupun you laraskan baki awal? Dah kira kan, ada formula kan? Jalan ada formula dia, mungkin lampu jalan formula dia lain. Adalah pengiraan dia kan? Okey. Dah kira amount tu masuk dalam akaun tahun 2019. So bila masuk dalam akaun tahun 2019, soalan saya adalah, akaun ini akaun 2019 kan? Baki awal dia adalah 1/1/2018, betul tak? Adakah 10 juta ni you all masuk ke sini atau masuk ke sini? Bila you all masuk? 19. Tapi ada kat sini benda tu sebelum tu pun dah ada kan? Kenapa you masuk 19 tak masuk sini? Apa you all buat pun you all tak ingat kenapa you buat macam tu. Ha? Kenapa? Sebab mengapa you all buat macam ni dan tak masuk kat sini adalah sebab ini. Dalam MPSAS 33 pun ada, di mana dia sebut kalau saya ada satu figure yang ia sebenarnya melibatkan tahun-tahun lepas, tapi saya tak tahu bila nak start, masuklah dalam tahun yang mana terawal yang saya tahu. Tahun terawal yang saya tahu adalah tahun ni saya buat penilaian tu, tahun tu lah saya masuk. Walaupun dia melibatkan aset-aset yang telah lama. Ada para dalam standard tu yang membolehkan kita buat macam itu. Itulah dia punya had atau batas dia. Dia kata, yes, sepatutnya retrospektif adalah pergi ke belakang. Tapi kalau saya tak tahu tahun mana saya beli, macam perisian tu saya tahu kan tahun mana saya beli, saya boleh kira ke belakang. Tapi kalau saya ada satu aset di mana saya tak tahu manakah titik mula dia, saya tak payah kira ke belakang, start daripada tahun semasa.
Nasib baik dalam standard ada peruntukan seperti itu. Kalau tidak, macam mana kita nak kira ke belakang? So MPSAS 3 pun ada, MPSAS 33 pun ada. Itulah yang you all sebenarnya menggunakan dalam tempoh peralihan tu. So katalah selepas ini, sekarang MPSAS tempoh peralihan dah habis kan? Di masa depan, you all menghadapi isu yang sama. Anda ada benda yang tak masuk ke dalam akaun, atau standard kata kena masuk dalam akaun. Standard tu diubah, kata kena masuk, tapi benda tu dah lama. Kita boleh menggunakan para ni. Limitation on retrospective application. Tak perlu kira sampai ke belakang. Kalau data dia tidak ada untuk membolehkan kita kira ke belakang. Tapi tuan-tuan kena ingat one thing. Bila saya bawa masuk aset ke dalam akaun saya, ini especially untuk aset, bila saya bawa aset masuk ke dalam buku saya, dan aset itu bukan satu aset yang saya bawa masuk ke dalam akaun saya, satu aset tahun ni, tapi dia bukan aset baru, dia adalah aset lama. Tapi saya tak tahu lama bila. Saya cuma boleh bawa ke tahun ni. Bila kita susut nilai aset tu, jangan susut nilai seolah-olah itu adalah aset baru. Kita mesti susut nilai menggunakan baki hayat guna. Saya tak tahulah you all ada buat macam tu atau tidak. Sebab kalau dia adalah aset yang lama, katalah aset serupa yang baru adalah 30 tahun. Tapi ini bukan aset hari pertama, ini aset yang mungkin dah lama dah. Tapi saya tak tahu berapa lama. So cara yang sebetulnya kita tentukan hayat guna dia adalah dapatkan mereka daripada penjabatan penyelenggaraan ke, teknikal ke, kejuruteraan, pergi tengok aset tu dan dapatkan pandangan mereka ataupun maklumat daripada mereka. Aset ni tak baru, dah lama, tapi tak tahu berapa lama. Aset ni dalam keadaan seperti ni, berapa lama boleh guna lagi? Mungkin aset yang baru ni boleh guna 10 tahun. Tapi aset ni dah lama kan? Kalau orang penyelenggaraan tu tak tahulah benda tu boleh guna berapa lama, dia tak sepatutnya berada kat jabatan tu. Sama macam you lah. Kalau you tak tahu debit kredit, tak sepatutnya kat akaun. Betul tak? Konsepnya lah. Okay? Sama juga dos yang dekat penyelenggaraan, jabatan teknikal ke, penyelenggaraan kejuruteraan, mereka sepatutnya tahu. Dia tengok dia punya guna dia punya keadaan dia, fizikal dia dah sepatutnya okey, ini agak-agak dah boleh guna berapa lama kan? Dapatkan maklumat data tu, masukkan ke dalam daftar. It must always be like that. So saya tak pastilah sebelum ni bila you bawa aset yang sebelum ni tak diiktiraf, you restart balik ke hayat guna dia seolah-olah dia baru. Ke macam mana you tentukan hayat guna dia bila bawa masuk ke dalam akaun? You dah berpengalaman dah sebab you dah habis kan? Bolehlah you ajar orang dekat Sabah dengan Sarawak macam mana buat, sebab dia belum buat lagi. Sebab kalau kita kira susun nilai hayat guna seolah-olah dia baru, maknanya kita dah terlebih susun nilai kan dia. Okey, patutnya hayat guna dia lebih singkat kan? So bila hayat dia lebih singkat, patutnya belanja susun nilai dia lebih tinggi. Tapi kalau kita gunakan hayat seolah-olah baru, maknanya belanja susun nilai itu kurang. Tak betul lah. Okay, so remember that lah. Bila kita buat limited retrospektif ni, yes, kita tak payah kira ke belakang. Tapi kalau dia melibatkan aset-aset lama, gunakan berdasarkan baki hayat guna. Okay, dan bukan seolah-olah dia adalah baru. Okay.
Okay, the last part yang kita nak go through pasal MPSAS 3 ni adalah perubahan dalam anggaran perakaunan. Accounting estimate. Nah, anggaran perakaunan ni melibatkan item-item yang kita buat anggaran. Contoh, accounting estimate. Yang paling lazim, hayat guna aset. Anggaran perakaunan. Bila kita buat provision, contohnya provision untuk GCR ke, manfaat kaki tangan ke, provision untuk hutang ragu ke, hutang lapuk ke, itu semua adalah provision. Itu adalah anggaran perakaunan. Nah, untuk anggaran perakaunan, kita akan buat perubahan dalam anggaran perakaunan bila ada maklumat baru dalam tahun berkenaan. Okey, contohnya saya beri contoh. Okey, you all dah kira GCR kan? Okey, dah kan? Okay, saya nak tanya soalan ni. Bila you all kira GCR dan you all PV kan dia, you all menggunakan kadar diskaun apa untuk mendiskaunkan dia? You all guna berapa persen untuk diskaunkan dia? 4. Kenapa 4? 4 tu datang daripada mana? Kita mesti menggunakan kadar bond kerajaan atau bond korporat bergrade tinggi. So kalau kita tengok, biasanya kita akan menggunakan MGS. Tahu tak MGS tu apa? Malaysian Government Securities. Okay. MGS. Yang ni kita boleh dapat daripada Bank Negara Malaysia. Dia dalam 3 hingga 4%. Nah, setiap tahun bila kita buat kiraan GCR tu, tiap-tiap tahun kita kena kira balik kan? Alright. Jika kadar MGS tu naik atau turun, kita kena fit kadar MGS yang terbaru. Tiap-tiap tahun kadar tu mungkin berubah. Bila dia berubah, walaupun kaki tangan kita tak berubah, jumlah GCR tak berubah, tapi anggaran provision tu akan berubah. Mengapa? Sebab kadar diskaun yang digunakan sudah berubah. So when that berubah, kita tak payah tukar baki awal. Baki tahun lepas biarkan. Kita hanya tukar baki tahun semasa. Mengapa? Sebab provision adalah satu anggaran perakaunan. Dan perubahan dalam kadar MGS tu bukannya berlaku tahun lepas, berlaku dalam tahun semasa. Itu ialah yang dimaksudkan dengan perubahan dalam elemen-elemen yang mempunyai kesan ke atas anggaran perakaunan. Benda tu berlaku tahun semasa, bukan berlaku tahun lepas. Sama juga bila kita tukar hayat guna aset. Tuan-tuan tahu tak boleh tukar hayat guna aset? Setiap tahun bila kita tutup akaun, kita sebenarnya diwajibkan untuk melihat balik hayat guna aset-aset kita. Adakah masih kita nak kekalkan 10 tahun, 20 tahun, atau kita nak ubah? Kita boleh ubah kalau kita nak. So when we ubah the anggaran perakaunan, contohnya hayat guna aset, susut nilai tahun-tahun lepas tu biarkan. Tak payah ubah. Hanya ubah susut nilai tahun semasa dan tahun-tahun akan datang. Kenapa? Sebab hayat guna aset adalah satu anggaran perakaunan. Dan keputusan kita untuk mengubah hayat guna aset tu tahun ni hanya timbul tahun ni, tak timbul tahun lepas. Something must have happen tahun ni kan, yang kita merasakan hayat guna tu akan dikurangkan ataupun dinaikkan. Tak perlu. Okey, tak perlu. Kecuali kalau hayat guna tu puan dah tukar lah. Katalah sebelum ni alatan pejabat 10 tahun. Tahun ni tukar kepada 8 tahun. Dan polisi tu kena tukar 10 tahun tu tukar kepada 8
tahun. Now, some ada entity yang buat pelaporan tu, dia letak satu jurang 8 hingga 10 tahun. So kalau tahun ni guna 10, tak payahlah tukar sebab jurang you masih dalam julat tu kan. Next year you tukar pada 8, tak payahlah. Tapi kalau dah fix 10 tahun, tahun ni tukar pada 8, bisa kena tukar. Tak perlu sebut sebab mengapa tukar, tak payah. Anggaran perubahan dan anggaran perakaunan tak perlu beri sebab. You can just straight away change. Dia bukan macam perubahan dalam dasar perakaunan dan pembetulan kesilapan. Mesti beritahu sebab mengapa berlaku perubahan tu. Tapi perubahan dalam anggaran perakaunan tak perlu beri sebab. Boleh terus tukar. Tapi bila ubah tu kena munasabah lah. Sebab auditor akan tanya, kenapa you tukar? Kenapa before this 10 tahun sekarang jadi 8 tahun pula? Apa yang terjadi kepada aset tu? Kenapa dia punya hayat guna dah berkurang? Dan saya nak bagi tahu pada tuan-tuan puan-puan, bila tuan-tuan puan-puan mengubah hayat guna aset, especially dia berubah daripada jangka yang lama kepada yang lebih pendek, auditor akan juga minta tuan-tuan puan-puan buat ujian rosot nilai, impairment test. Tahu tak impairment tu apa? Aset tu dah ada rosot nilai. So bila kita kurangkan hayat guna, maknanya something wrong with the asset kan? Sebelum ni saya boleh pakai 10 tahun. Sekarang saya kurangkan hayat guna kepada 8 tahun. Ada problem ke you punya aset? Kenapa hayat guna tu dah dikurangkan? Itu sudah ada satu tanda rosot nilai ya. You all akan diminta untuk membuat ujian rosot nilai. Okey, masa tu kena gunakan MPSAS 21 untuk mengira ujian rosot nilai aset. Jadi saya nasihatkan kepada tuan-tuan puan-puan, lebih baik jangan ubahlah. Okey. Itu cari pasal lah. Nak panjangkan tak apa. Maknanya nak menaikkan hayat guna tak. Maknanya aset ni sebenarnya berfungsi ataupun dengan lebih baik daripada yang disangkakan. Okeylah. Itu bukan tanda rosot nilai. Tapi bila kita kurangkan hayat guna, itu sudah menunjukkan bahawa mungkin ada masalah daripada penggunaan aset tersebut. Dan itu akan trigger satu ujian rosot nilai. So jangan, kalau boleh lah, jangan pendekkan hayat guna aset. Okey, so semua perubahan dalam anggaran perakaunan kita hanya buat secara prospektif. Okay, so let's look at the kita buat satu contoh. Simple je. Anggaran perakaunan tak susah compare kepada perubahan dasar perakaunan ataupun kesilapan perakaunan. Okay, so contoh
Kenapa? Sejuk ke? Okay, so let's do this exercise. Okay, PBT mempunyai sebuah jentera pada kos 300,000 yang dibeli pada tahun 2018. Hayat guna yang ditentukan oleh pengurusan pada masa itu adalah 10 tahun. Pada tahun 2022, pihak penyelenggaraan telah menukar hayat guna jentera tersebut kepada 7 tahun berdasarkan keadaan dan penggunaan aset tersebut. Apakah kesan perubahan hayat guna ini di tahun 2022? Okay, so always langkah pertama yang kita nak buat adalah kita nak tengok apakah baki awal dia di tahun 2022. Di tahun baki awal 2022 sudah berapa tahun aset itu jentera itu digunakan? 2018, 2019, 2020, 2021. Maknanya 4 tahun sudah berlalu. Okey? So baki pada awal 2022 adalah tinggal berapa tahun lagi? 6 tahun kan? Alright, so 6 bahagi 10 darab 300,000 sama dengan berapa? Tak bawa kalkulator? Ada? Silalah gunakan kalkulator ya. RM180,000. Inilah dia punya baki yang masih lagi duduk dalam akaun. Susut nilai tahunan sebelum 2022 adalah setiap tahun adalah 30,000. So berapakah susut nilai untuk tahun 2022 dan seterusnya? Sebelum ni hayat guna adalah 10 tahun. Sekarang pihak penyelenggaraan dah menukar, okey, semua jentera atau jentera-jentera ni hayat guna dia adalah 7 tahun. Maknanya berapakah baki hayat guna yang ada untuk jentera ni? Tiga tahun kan? Masih ada 3 tahun lagi kan? Sebab 4 tahun dah berlalu. 4 tahun tu saya tak boleh buat apa. Dia dah lepas. So sekarang daripada 10 tahun dah kurang pada 7 tahun. Maknanya 4 tahun dah lalu, cuma tinggal 3 tahun lagi. So susut nilai tahunan baru, okey, dari tahun 2022 adalah ambil baki dia
180,000 bahagi dengan baki hayat guna iaitu 3 tahun. So kita akan dapat 60. Okey, 60,000. So nampak apa berlaku? Daripada susut nilai tahunan 30,000 sudah berubah kepada 60,000. Apa yang akan berlaku kepada susut nilai tahun sebelum-sebelum tu? Biarkan, tak payah buat apa-apa. Perlu tak buat apa-apa perubahan kepada baki awal? Tak perlu, biarkan sahaja. Okey, so baki awal tidak perlu diubah. Dan susut nilai tahun-tahun sebelum 2022 tidak perlu diubah. Tetapi penurunan hayat guna akan mengakibatkan keperluan untuk membuat ujian rosut nilai. Okey, so pengurangan hayat guna daripada 10 tahun ke 7 tahun akan menyebabkan adanya tanda rosut nilai. Okey, so rosut nilai ni bahasa Inggeris kita panggil impairment, di mana PBT perlu membuat ujian rosut nilai untuk menentukan sama ada perlu mengiktiraf belanja rosut nilai atau tidak. So yang ini kita akan berdasarkan MPSAS 21. MPSAS 21 adalah standard untuk rosut nilai aset. Okey, so ini untuk perubahan dalam anggaran perakaunan. Dia lebih straightforward. Tak perlu buat banyak pelarasan, tak perlu buat banyak pembetulan, dan yang penting sekali, tak payah tunjuk apa kesan dalam akaun. Hanya satu perkara kita kena buat, iaitu dalam dasar nota tu kan ada polisi untuk hayat guna kan. Yang tu daripada 10 tahun tukar kepada 7 tahun. Tak perlu apa-apa nota lain. Tak perlu. Tak perlu tunjuk kesan sebab dia adalah pelarasan prospektif. Yang tu kena tengok MPSAS 21 lah. Dia ada formula dia untuk kira dia. Kena buat impairment test lah. Okey, ada soalan nak tanya? So in this is MPSAS 3. Kita dah go through perubahan dalam dasar perakaunan, perubahan dalam anggaran perakaunan, pelarasan untuk pembetulan kesilapan sama macam perubahan dasar perakaunan. Juga kita buat secara retrospektif. Okey, ada soalan nak tanya? Kalau tak, kita akan berhenti untuk lunch.
Nanti lepas lunch kalau ada soalan boleh tanya di spot. Okey, kalau tak ada dan kita break untuk lunch lah. Kita akan sambung balik pukul 2.30 petang. Okey, 2:30. Lunch di mana puan? Coffee house. Okey, lunch dekat coffee house sebelah sana. Nak saya chop kan? Invoice saya tak bawa. Nanti saya hantar pada puan lah. Ini quotation kan? Sebab saya tak bawa invoice sebab saya nak masukkan amount yang actual punya. Nanti saya hantar pada puan. Boleh kan? Boleh email ke tak? Yang original. Last time saya email pada puan. Email? Okay. Sebab yang ni dia sebab harga airfare dengan tak sama. Dia kurang daripada ni. So invoice akan berdasarkan based on actual punya ni. Dia punya hotel, dia punya semua actual lah. Tapi untuk LO ni, saya boleh chop untuk yang menggunakan ini kan. Okay. Nanti saya bagi balik pada puan lah. Dan saya dah chop. Masa Aku saya tengok sini kerana ini dia kata